wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma fa amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid serta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita salurkan nikmat kesihatan ini untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan, kita sambung semula siri kuliah akidah kita dengan menggunakan kitab ini, kitab Ad-Durrus Samin, yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Kita berada pada muka surat yang ke-13. Ya, ke-13. Perenggan yang ketiga tu, kedua, ketahui olehmu. Betul ya? Saya tulis ini bulan 10, bulan 11 absent. Tak tahu sebab apa dia tu ya, 11. Di bulan 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu. Olehmu kitalah, ya, kita semua. Maka adalah manusia itu beberapa pangkat pada iman itu. Ada kalanya dengan taklid, ada kalanya dengan arif. Pengarang nak membahaskan berkaitan dengan iman. Iman, kata beliau, ada dua kategori. Pertama dinamakan iman dengan taklid. Iman taklid pertama. Yang kedua ialah iman orang-orang arif ataupun iman arif. Iman orang taklid dan iman orang arif. Maka orang yang taklid, kita bertaklid ni tuan-tuan, ya, dalam hal-hal berkaitan dengan akidah. Soalnya dibolehkan ataupun tidak. Bertaklid bermaksud, dia ada jelaskan sini nanti, ya. Maka orang yang taklid itu iaitu i'tiqad yang jazim. I'tiqad yang jazim bermaksud i'tiqad yang pasti, yang tidak ada keraguan. Umpamanya dalam isu berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia punya i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang pasti, tidak ada ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ialah jazim. Iaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqat bagi hak yang keluar daripada hatinya, yakni bertepatan dengan hatinya.
Dia bukan berpura-pura, bukan menipu. Apa yang ada dalam hatinya beriktikad dengan pasti, dengan yakin, tanpa ragu akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang ada dalam hati dan itulah yang dipraktiskannya. Ya, yang bertepatan dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia tidak munafik. Orang munafik ini kan apa yang dilakukan itu tidak bertepatan dengan apa yang ada dalam hatinya. Hatinya itu tidak beriman akan adanya Allah Ta'ala. Hatinya tidak beriman akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi perbuatannya ikut Nabi. Perbuatannya ikut Nabi. Sedangkan hatinya menafikan akan kerasulan Nabi Muhammad. Itu kan banyak berlaku di zaman Rasulullah sendiri. Ya. Lagi ya, membenarkan dia barang yang dikhabarkan dia. Ya. Artinya ialah membenarkan dia barang yang dikhabarkan dia. Artinya apa sahaja yang dikhabarkan kepada kita ini, kepada dia orang yang taklid tadi, sama ada hal-hal agama, hal mengenal Allah Ta'ala yang datang daripada wahyu Allah Ta'ala, dia beriman. Tetapi dalam keadaan dengan ketiadaan dalil dan burhan, dengan tidak ada dalil. Makna kata ialah dia percaya dengan yakin akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan kerasulan Nabi Muhammad, dan apa yang diimani itu adalah sesuatu yang datang daripada hati nurani dia. Dalam masa yang sama dia membenarkan dan dia mengiyakan, tetapi tanpa ada dalil, tanpa ada burhan, tanpa ada bukti. Itu disebut dengan iman taklid. Dengan iman taklid. Sesuatu perkara tuan-tuan dalam urusan agama ni dia perlu ada dalil. Sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan fiqh syariat ataupun perkara yang berkaitan dengan akidah. Dia perlu ada bukti, perlu ada dalil, perlu ada burhan istilahnya. Dalam masalah fiqh semua perkara lah, bab solat, bab haji, bab muamalah, bab jenayah, bab munakahat. Dalam masalah akidah pun semua sekali lah, bab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bab berkaitan dengan kenabian, kerasulan, berkaitan dengan an-nubuwat, berkaitan dengan as-sama'iyat, percaya kepada alam barzah. Itu semua tuan-tuan, hal-hal akidah, hal fiqh perlu ada dalil. Tidak ada dalil dinamakan iman taklid. Iman taklid. Ya. Kenapa kamu sembahyang perlu berlafaz usalli fardul isya'i? Sebab apa dalilnya? Tak tahu ustaz, saya tak ada dalil. Tak apa pun kalau ada dalil ustaz. Tapi ustaz yang mengajar tu dia beritahu kalau kita nak solat walaupun rukun pertama niat, tetapi usalli itu lafaz itu lebih baik disebut ustaz. Ustaz tu yang kata. Saya pun ikut je lah. Ikut je lah ustaz tu, dinamakan taklid. Dinamakan taklid. Itu dalam masalah fiqh. Dalam masalah akidah pun sama juga. Artinya ialah berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir umpamanya kan. Ustaz tu kata, ya, ustaz tu habaq dia ngajak kat masjid, dia ngajak kat surau, dia beritahu Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad. Kalau ustaz minta saya dalil, tak ada ustaz dalil. Saya pun tak tahu tak apa, tapi saya ikutlah yang ustaz tu kata. Sebab dia kata Nabi terakhir ialah Nabi Muhammad, saya pun berimanlah Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ini iman taklid namanya. Iman taklid. Maka apa hukum taklid ni tuan-tuan? Iman taklid ni apa hukumnya dalam masalah fiqh dan dalam masalah akidah? Ya, dalam masalah akidah dan dalam masalah fiqh. Saya ambil beberapa pandangan ulama. Dalam buku ni dia tak sebut hukum tadi. Ya. Saya ambil pandangan daripada Al-Imam
Al-Isfiraini, salah seorang tokoh ulama tauhid, ulama akidah, ya, pengikut kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata, wa an ta'lama anna kullama yajibu ma'rifatahu fi usulil i'tiqad yajibu ala kulli balighin akilin ay ya'rifahu fi haqqi nafsihi ma'rifah sahihah sadiratun an dilalatin aqliyatin la yajuzu lahu ay yuqallida fihi wala ayyatakallal ab 'ala al-ibn wala al-ibn 'ala al-ab wala zawjah 'ala az-zawj bal yastawi fihi jami'ul uqala'i min ar-rijal wan nisa. Kata Imam Al-Isfiraini, ketahui olehmu bahawasanya semua perkara yang wajib diketahui pada usul i'tiqad, yakni pada masalah akidah. Semua perkara yang wajib kita ketahui dalam masalah akidah, dia kata itu wajib ke atas semua orang yang baligh, yang akil untuk mengetahuinya. Dia kata kita ini sudah akil, sudah baligh, bermaksud wajib untuk kita mengetahuinya. Tidak ada yang seorang pun terkecuali untuk kita tak tahu. Wajib tahu. Dalam hal akidah wajib tahu. Ya. Dalam keadaan ma'rifah sahihah, dalam keadaan mengetahui yang betul. Sadiratun an dilalatin aqliyah, yang datang daripada dalil-dalil aqliyah ataupun syar'iyah. La yajuzu lahu ay yuqallida fi, tidak harus baginya untuk dia bertaklid padanya. Makna tak boleh. Makna kata pada perkara akidah tidak boleh bertaklid. Kalau iman taklid sebab ustaz tu kata Nabi terakhir itu ialah Nabi Muhammad, maka saya pun berimanlah Nabi terakhir Nabi Muhammad. Sebab ustaz tu kata ngajar kat masjid. Kata Imam Al-Isfiraini, la yajuzu lahu ay yuqallida fi, tidak harus baginya untuk bertaklid. Tak boleh bertaklid. Makna kata kena mai datang masjid mengaji dan belajar sehingga datang keyakinan kepada kita. Yang datang daripada hati kita dicerahkan oleh ustaz-ustaz yang mengajar. Dalam masa yang sama kita pun belajar, datang keyakinan itu datang daripada kita. Wala ayyatakallal ab, dan tidak boleh bapa ke atas anak, anak ke atas bapa, isteri ke atas suami. Tak boleh. Bapa kata Allah adalah Tuhan kita. Bapa aku cakap Nabi terakhir Nabi Muhammad. Itu iman taklid kepada diwarisi oleh bapanya. Ya. Dan dia kata sama hukumnya sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan pun sama, lelaki pun sama, tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Dan disebut lagi oleh Imam Al-Isfiraini, dia kata apa? Dia kata inna taqlid masyrutun bi ay yuqallidal insan ghairahu min ahli al-ilmi wal ijtihad fil furu' dun al-usul. Taklid itu disyaratkan, makna boleh bertaklid seorang manusia kepada yang lain dalam hal-hal daripada ahli ilmu dan ijtihad pada perkara furu' dun al-usul, berusul. Bermaksud dibolehkan bertaklid pada perkara furu'. Furu' ni merujuk kepada fiqh lah. Bermaksud pada perkara fiqh boleh bertaklid. Dunal usul, usul tak boleh. Dalam masalah sembahyang, kenapa kita sembahyang perlu kunut? Dalam mazhab Syafi'i, oh ustaz tu mengajar macam itu, saya pun ikutlah. Itu taklid, boleh. Kata Imam Al-Isfiraini dalam masalah fiqh boleh. Kenapa pula perlu kita kalau haji kita perlu ialah kena tawaf, ya dan sebagainya, ada syarat rukun sebagainya. Sebab ustaz tu mengajar macam itu, sah, boleh sembahyangnya, sah hajinya. Sebab dalam masalah syariah. Dunal usul, tidak boleh pada perkara usul. Usul bermaksud dalam perkara agama, dalam perkara akidah.
Wa inna usul al-aqidah la yajuzu taqlid fiha. Maka pada perkara usul akidah tidak harus bertaklid padanya. Pada perkara usul akidah tidak harus bertaklid padanya. Bermaksud kalau kita berpegang dengan pandangan yang disebut oleh Imam Al-Isfirayini tadi, makna kata tidak boleh kita bertaklid pada perkara usul, yakni pada perkara akidah. Maknanya kena datang belajar sehingga datang kefahaman dicerahkan oleh guru-guru yang mengajar. Satu, poin pertama. Poin kedua, walau bagaimanapun ada ulama-ulama yang membolehkan. Jangan tuan-tuan stres pula. Ada ulama yang membolehkan, ya, yang membolehkan kita bertaklid pada perkara-perkara usul. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ini tuan-tuan ulama yang ramai. Imam Al-Ghazali ataupun Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Isfirayini, ya. Kemudian Abu Tahir Al-Baghdadi. Di kalangan mereka tuan-tuan ada ulama yang mengharuskan taklid dalam masalah usul, tetapi dengan syarat. Orang yang ditaklidi itu adalah orang yang dipercayai, orang yang disiqahi, orang yang dimaklumi akan ilmunya. Bermaksud kita bertaklid pada ulama lah. Ya, kita bertaklid pada ulama. Kita beriktikad hari kiamat nanti akan berlaku. Siapa tu kata? Hari tu saya dengar di masjid Al-Muttaqin satu ceramah perdana, ustaz tu memang hebatlah dan dia pun seorang ulama, maka dia pun mengatakan di mana nanti akhir zaman, akhir dunia kita ini akan berlaku satu fenomena namanya hari kiamat. Ustaz tu kata. Jadi saya pun beriman dengan adanya hari kiamat sebab ustaz tu kata. Boleh, sah imannya. Dengan syarat orang yang ditaklidi itu adalah orang yang dipercayai, orang yang disikohi akan ilmunya. Tapi kalau yang ditaklidi itu adalah orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak tahu, orang yang diragui akan ilmunya, akan warak dan sebagainya, kita bertaklid dengan dia, di samping dia pun orang yang fasik, maka walaupun betul dia kata ialah hari terakhir, Nabi terakhir Nabi Muhammad, walaupun betul tak sah kita punya taklid tadi, tak sah iman kita sebab kita bertaklid pada orang yang diragui akan ilmu, akan kesikuhan, akan kepercayaannya, maka tidak boleh. Bermaksud dibolehkan kalau bertaklid itu pada ulama-ulama yang dipercayai baginya, baru sah ilmunya. Ini ringan sikit pendapat yang ini. Ya, jadi kita tak payah ambil pendapat yang lain lah. Ya. Pokoknya tuan-tuan kena yakin kita ambil pendapat yang agak ringan sikit, maksudnya boleh bertaklid dengan orang yang disikahi akan ilmunya. Kalau pendapat pertama tadi tak boleh tuan-tuan. Memang kena datanglah. Makna kata tuan-tuan, ini pendapat kedua tadi boleh mengatasi masalah tak semua orang yang rajin belajar. Di sana pun tuan-tuan ada orang Islam yang ramai yang hal-hal akidah ni kita yakin barangkali ada yang kurangnya. Kalau kita pegang yang pertama tadi, tumpah. Jadi lebih baik kita pegang pendapat yang kedua tadi, maksudnya terselamat kita semua. Cuma untuk upgrade iman dan kualiti kepercayaan kita, elok diperkukuhkan lagi dengan ambil pendapat yang pertama. Tuan-tuan ni mungkin kena ambil pendapat pertama tadilah, sebab nak upgrade ilmu dan nak upgrade iman. Nak upgrade ilmu dan upgrade iman biar datang daripada keyakinan kita berasaskan kepada pengajian dan ustaz akan memberi pencerahan, dan pencerahan akhirnya kita pun yakin akan Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang esa. Ya, begitu. Itu pertama. Maka yang kedua pula. Maka yang arif itu ada kalanya i'tiqadnya itu jazim, lagi muwafaqat barang yang pada Allah serta dengan dalil dan burhan jua. Inilah pada kebanyakan ahli zahir. Dan ada kalanya i'tiqadnya itu jazim, lagi musabiq, muwafaqat dengan hak, lagi mustaqir dengan didapatnya, dengan wujdan, dengan ketiadaan
berkehendak kepada dalil dan burhan, makalah inilah iman ahli khawas. Ini apa pula ni? Jadi dua tuan-tuan. Jadi dua. Ya. Dia nak bagi tahu kita, dia nak ajar kat kita tuan-tuan, ialah ada satu kelompok dinamakan ialah apa kelompok tadi? Arif. Kelompok Arif. Kelompok Arif. Arif ni adalah terma yang digunakan tuan-tuan bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan wujdan, dengan hati. Ini kita bincang sikit dalam masalah ilmu tasawuf. Ya, dalam ilmu tasawuf ada satu istilah orang-orang yang hebat ibadah dan qiyamnya sehingga dia itu menjadi wali, mengarang kitab, pemengarang kitab, hebat pun hebat, masya-Allah, wara', zuhud, tahajud dan sebagainya. Ya, maka orang-orang hebat dalam dunia tasawuf ini tuan-tuan kena ibadahi, dinamakan orang-orang yang arif namanya, arif. Al-arif billah. Al-arif billah. Okey, bila orang yang arif ini, dia kata apa? Ada kalanya i'tiqad itu jazim. Makna kata i'tiqad yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya. Ialah orang-orang yang beribadat ni, orang-orang yang hidupnya ialah mengabdikan diri pada Allah Ta'ala dengan qiyam, tahajud dan macam-macam lagi. Ya, maka sudah pasti i'tiqad itu ialah i'tiqad yang jazim, yang pasti, yang putus, yang tidak ada ragu. Lagi muwafaqat barang yang ada pada Allah Ta'ala serta dengan dalil. Bertepatan maksudnya tuan-tuan. Yang diimani itu bertepatan dengan wahyu kerana dia ada dalil. Apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertepatan. Dia beriman akan adanya Allah. Beriman akan adanya Allah. Maka dia pun beriman akan adanya Allah beserta dengan ada dalil lagi dan burhan dan burhan. Jadi orang ini dia beriktikad dengan pasti, dengan jazim, dengan jazam, tanpa ragu, dengan ada dalil akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini dinamakan iman orang-orang yang arif namanya. Iman orang-orang yang arif. Macam kita tuan-tuan, kita banyak beribadah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil, maka iman kita adalah iman orang-orang yang arif namanya. Ya. Kemudian inilah pada kebanyakan ahli zahir. Dan ada kalanya i'tiqadnya itu jazim, lagi muwafaqat dengan hak, lagi mustaqir dengan didapatnya dengan wujdan. Kadang ada pula orang yang orang yang arif ini tuan-tuan, dia dapat iman, disebut dapat iman, didapatinya dengan wujdan, dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil dan burhan. Wujdan ni maksudnya dengan merasakan di dalam hatinya, akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan di dalam hatinya akan ada Allah Taala, bukan macam kita merasa rasaan kita ni. Ilham, kita ada ilham. Ilham kita ni tuan-tuan tak sama macam ilham orang-orang yang arif, orang-orang yang ulama. Ilham kita ni ilham yang, saya ingat kalau ada 10 ilham, 8 salah, 2 betul. Tapi ilham ulama ini banyak betul, dia bersalah. Jadi dikenal Allah Subhanahu Wa Taala berasaskan kepada ilhamat. Berasaskan kepada diri rasa hati dia menanggapi akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang banyak ibadah ni tuan-tuan, dia akan ibadah, Allah Ta'ala akan cerahkan hati dia dan Allah Ta'ala akan campakkan beberapa lintasan hati, disebut al-khawatir. Allah Ta'ala akan campakkan namanya ialah wujdan. Ya, lintasan hati, ilhamat tertentu dalam diri dia, dengan itu nanti dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan kenal Allah Ta'ala dengan ketiadaan berkehendak kepada dalil. Tak ada dalil pun. Dia tidak ada dalil macam yang kita belajar. Ada dalil akal, ada dalil syara'. Ya, dia tidak berdasarkan kepada dalil pun, tetapi berasaskan kepada
campakan yang Allah Ta'ala telah campakkan, lintaskan hati dia, di sana akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, inilah iman ahlil khawas. Ini ketiga. Iman ahlil khawas. Ahlil khawas dia merujuk kepada para ulama, para ahli tasawuf, para ahli tariqah. Yang hebat imannya, yang hebat ibadahnya, yang mana dengan zikir dia, dengan salawatnya, sehari puluhan ribu dia mengamalkan salawat, puluhan ribu dia mengamalkan zikir. Masya Allah, orang ini tuan-tuan, orang yang hebat. Orang ini disebut dengan ahlul khawas. Wali lah kiranya, waliullah. Ia boleh sampai ke makam wali. Ya, jalan nak sampai ke wali itu panjang. Jadi orang-orang yang dalam perjalanan jalannya nak sampai ke makam wali, makam musyahadah dan sebagainya itu tadi, ahlul khawas itu tuan-tuan. Maka orang ini dikenal Allah Ta'ala tanpa ada dalil. Tanpa ada dalil. Dan ikut pandangan kelompok-kelompok ahli tariq, ahli tasawuf dibolehkan. Dibenarkan. Cuma nak lagi mantap dan meyakinkan, dikenalah baca kitab, dikenalah baca Quran, carilah mana-mana dalil akli ataupun syara, kemudian barulah dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama nanti Allah Ta'ala akan campakkan ilhamat dalam hatinya, dan pada masa itu nanti dia akan beriktikad akan adanya Allah Ta'ala. Itu lagi bagus kalau ada dalil. Lagi bagus tuan-tuan, lagi bagus ialah kita belajar ilmu tauhid dengan yakin akhirnya. Satu, dicampur pula dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nanti akan datang keyakinan kepada kita sebagaimana golongan ahlu tariq dan tasawuf itu tadi. Dengan ilmu yang kita ada, dengan dalil yang kita ada, dengan ibadah yang kita ada yang boleh meyakinkan kita, akhirnya nanti kita akan dapat satu keyakinan yang mantap akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lagi bagus. Jadi kita kena ikut proses itulah. Belajar pun belajar, taqarrub kepada Allah Ta'ala pun kita taqarrub hampir kepada Allah Ta'ala. Akhirnya nanti kita akan kenal Allah Ta'ala dengan